Okey, iaitu yang berlaku di kerajaan Majapahit. Okey, di kerajaan Majapahit. Seterusnya, kedudukan raja. Macam mana kedudukan raja? Semasa pengaruh Hindu dan Buddha, raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Maksudnya raja ni adalah diibaratkan sebagai Tuhan semasa pemerintahan Hindu dan Buddha. Sebab itulah raja ni kita kena taat setia kepada raja supaya tidak ditimpa musibah. Selepas kehadiran agama Islam pula, mereka ni, raja ni menggunakan konsep khalifah. Khalifah ni maksudnya orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat dia. Iaitu raja ni kena sampaikan apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam kepada rakyat. Okey, raja-raja mesti ditaati. Mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan dianggap menderhaka. Itulah kedudukan raja. Maksudnya kedudukan raja dalam sistem pemerintahan raja bagi kerajaan alam Melayu ni sangat-sangat tinggi. Sebagai contoh, Hindu dan Buddha dia cakap dalam agama Hindu dan Buddha ni raja ni adalah dianggap sebagai Tuhan. Seterusnya, dalam sistem pemerintahan beraja kerajaan alam Melayu juga, mereka menggunakan gelaran kepada pemerintah mereka. Sebagai contoh, Hindu dan Buddha, mereka menggunakan gelaran raja dan maharaja. Okey, yang ni kena faham Tetapi untuk agama Islam, selepas kedatangan Islam, mereka tak guna lagi istilah raja dan maharaja. Negara mereka menggunakan gelaran sultan untuk pemerintah mereka. Okey, kalau faham, buat tanda. Ni macam ni, faham. Okey, tak perlu bercakap pun. Okey. Okey, seterusnya, gelaran raja menggambarkan kebesaran kuasa seperti raja di gunung dan maharaja di pulau. Okey, ni awak pernah dengar kan? Maksudnya raja ni dia berperanan di seluruh kawasan kerajaan alam Melayu. Terdapat raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan. Sebagai contoh kita tengok Raja Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya menggunakan gelaran Sanskrit iaitu Varman. Perkataan Varman ni merujuk kepada raja. Bila awak tengok perkataan Varman ni merujuk kepada raja itulah. Tetapi ini membuktikan identiti bagi kerajaan tersebut. Okey, setakat ni boleh faham? Okey. Seterusnya kelas. Ni Candi Borobudur. Ni lah membuktikan bahawa ni yang berdiri ni adalah raja. Yang duduk ni, yang menyembah ni adalah rakyat. Rakyat ni sangat taat setia kepada raja sebab bagi agama Hindu dan Buddha, mereka menganggap raja ni sebagai wakil daripada Tuhan. Okey, yang kedua, warisan yang kedua. Okey, yang pertama tadi daripada segi sistem pemerintahan beraja. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah. Keunikan yang kedua adalah pemerintah yang bijaksana. Bijaksana kenapa? Pemerintah ni bijaksana sebab mereka berjaya memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Lokasi yang mereka pilih adalah sangat-sangat strategik. Di mana raja ni dia pilih kawasan yang berdekatan dengan pesisir pantai atau lembah sungai. Seperti yang kita dah belajar, kenapa mereka memilih kawasan ini? Sebabnya kawasan ini subur dengan aktiviti pertanian. Okey. Sebagai contoh, ada di kerajaan Angkor iaitu Sungai Mekong. Selain itu, sungai juga berfungsi sebagai pengangkutan utama. Selain daripada tanah dia yang subur, sungai ni juga berfungsi sebagai pengangkutan utama nak pergi daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Sepertinya dekat dalam sungai adanya kapal, perahu semua dan sebagainya lah. Okey, memilih tempat menjadi laluan perdagangan antarabangsa. Seperti yang kita dah belajar, ketujuh-tujuh buah kerajaan alam Melayu ni mereka menggunakan menjana ekonomi mereka dari segi aktiviti pertanian dan juga perdagangan. Semua ketujuh-tujuh buah kerajaan alam Melayu adanya pelabuhan. Sebagai contoh, pemerintah bagi kerajaan Funan dia bijak. Dia bijaksana, sangat bijak. Iaitu dia memilih pelabuhan yang sangat-sangat strategik iaitu pelabuhan di OCEO. Okey? OCEO. Cikgu harap korang dah sinonim lah dengan perkataan OCEO. Dah banyak kali cikgu bagi tahu. Okey, mengambil kira petunjuk arah untuk kapal berlabuh. Sebab semasa kerajaan alam Melayu ni tak ada lampu-lampu yang macam sekarang
Tak ada lampu sumber elektrik yang macam sekarang. So mereka memerlukan kawasan yang boleh menjadikan petunjuk arah kepada pedagang-pedagang yang nak datang berdagang ke kerajaan mereka. Iaitu mereka akan bina rumah api di kawasan yang berbukit ataupun bergunung. Dekat rumah api tu, di puncak bukit tu mereka akan bina rumah api. So pedagang bila waktu malam dia nak berlabuh, dia nak pergi ke pelabuhan tu, dia tahu. Oh, itu ada api, maksudnya ada manusia kat situ. Maksudnya ada pelabuhan kat situ. So mereka boleh singgah. Boleh faham tak? Itulah membuktikan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, kenapa pemerintah ni bijaksana bagi kerajaan Alam Melayu? Sebab mereka ni bukan sahaja pandai pilih kawasan pemerintahan, pandai menjana ekonomi kerajaan Alam Melayu, tapi mereka juga pandai menjalinkan hubungan diplomatik, hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Sebagai contoh, kita dah belajar kerajaan luar yang lain, kerajaan India, kerajaan Cina, kerajaan Arab. Okey, so hubungan apa? Pertama, hubungan persahabatan. Contohnya, kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. Seterusnya, bantuan ketenteraan dan senjata. Contoh kerajaan Majapahit, iaitu Chola dari India menghantar bantuan ketenteraan ke Sriwijaya bagi membantu selesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Dan yang terakhir sekali, hubungan diplomatik bukan sahaja bersahabat, bukan sahaja dari segi ketenteraan dan juga senjata, tapi kerajaan Alam Melayu juga menjalinkan hubungan diplomatik dari segi perkahwinan. Contoh apa? Yang berlaku pada pemerintah Majapahit, Raden Wijaya. Okey, telah berkahwin dengan puteri kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Okey kelas. Okey, setakat ni boleh faham? Angguk. Okey, bagus. Boleh. Okey. Okey, bagus. Kita dah pergi kepada dua keunikan bagi kerajaan Alam Melayu. Sekarang ni kita masuk kepada keunikan yang ketiga. Apa yang unik kerajaan Alam Melayu ni, warisan bagi kerajaan Alam Melayu, apa yang unik adalah dari segi yang ketiga adalah adanya kegiatan ekonomi. Sebenarnya bab 4 ni dia repeat balik je daripada bab 2, bab 3. Kan awak dah belajar bab 3 kegiatan ekonomi bagi masyarakat Alam Melayu. Okey. Mereka pandai memanfaatkan, awak tengok yang warna purple ni, memanfaatkan kesuburan tanah. Okey, masyarakat Alam Melayu memanfaatkan kesuburan tanah untuk menjalankan aktiviti pertanian. Mereka mempunyai kawasan-kawasan yang subur. Kawasan yang subur ni kat mana? Berdekatan dengan sungai. Sebab itulah tadi awak tengok yang kedua, keunikan yang kedua tu, pemerintah ni dia pilih kawasan yang berdekatan dengan lembah sungai sebab dia tahu kawasan lembah sungai ni kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian. Awak boleh tengok kawasan lembah sungai Mekong, kawasan sungai Musi, kawasan sungai Bengawalan Sulu dan juga sungai Berantas. Okey. Kawasan-kawasan ini menjadi tapak pertanian penting dan diwarisi zaman ke zaman sehingga ke hari ini. Bukan sahaja waktu tu, waktu kerajaan Alam Melayu, tapi sampai sekarang masih lagi menjadi kawasan yang subur. Okey, masyarakat, kita tengok yang ni. Masyarakat Alam Melayu ni mempunyai kemahiran mencipta sistem pengairan seperti barai. Sistem pengairan untuk apa barai? Untuk dibekalkan air kepada kawasan-kawasan pertanian. Yes, pandai. Okey, kesannya padi, rempah ratus, tanaman sampingan dapat diusahakan sepanjang tahun. So mereka tak terputus, bekalan ekonomi mereka selalu ada dengan adanya aktiviti pertanian, dengan adanya sistem pengairan. Keunikan kemahiran ini merupakan warisan penting perkembangan ekonomi tamadun Alam Melayu. Dan yang terakhir sekali, membina pelabuhan. Okey, pemerintah dan masyarakat Alam Melayu telah mendirikan pelabuhan di lokasi yang strategik. Seperti apa tadi yang kita tengok? Kerajaan Funan. Dia membina pelabuhan di OCEO. OCEO ni kawasan pelabuhan dia strategik di mana banyak kapal yang boleh lalu. Okey. Dan mudah dikunjungi pedagang dari timur dan barat. 3 bentuk pelabuhan. Okey, yang ni kena fokus Ada 3 jenis pelabuhan. Yang ni pun soalan sering tanya dalam exam. Okey, take note
pelabuhan pembekal. Yang pertama adanya pelabuhan pembekal, pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan juga makanan. Itulah kita panggil sebagai pelabuhan pembekal. Ni. Ni tolong. Ni cikgu contoh-contoh ni. Ni pelabuhan pembekal. Pelabuhan pembekal ni maksudnya pelabuhan persinggahan yang membekalkan bahan dagangan dan makanan. Yang kedua, kita ada pelabuhan kerajaan. Pelabuhan kerajaan ini adalah merupakan, ada juga yang nak tolong conteng. Pelabuhan pembekal yang berkembang apabila wujud kerajaan di pelabuhan. Boleh faham tak? Okey, dan yang terakhir sekali, pelabuhan intraport. Inilah pelabuhan yang paling terbesar sekali iaitu pelabuhan menjadi tumpuan perdagangan serentak dan antarabangsa. Pelabuhan yang paling terbesar sekali kita panggil sebagai pelabuhan intraport. Okey? Okey. Seterusnya. Okey, faham cikgu. Okey, bagus. Okey. Seterusnya kita sambung yang keempat keunikan yang keempat. Oi, banyaknya. Sepah. Okey, jap. Okey, pelabuhan yang keempat. Cikgu nak padam dulu ni siapa yang conteng ni. Okey. Okey, pelabuhan yang keempat adalah keunikan yang keempat adalah perkembangan sosio-budaya. Perkembangan sosio-budaya bagi masyarakat di alam Melayu. Okey, kelas. Pertama, sosio-budaya. Okey, sosio-budaya ni merujuk kepada sistem tulisan bahasa, persuratan, seni bina. Okey? Boleh dengar Okey, sistem tulisan dan bahasa. Kita dah belajar sebelum ni, sistem bahasa dan tulisan bagi kerajaan alam Melayu. Masyarakat alam Melayu mengadaptasi pengaruh luar untuk perkembangan sistem tulisan dan bahasa. Sebagai contoh, adanya tulisan Pallava dan Kawi yang berasal daripada India. Dah belajar dah, Pallava dan Kawi ni asalnya dari mana? Daripada India. Digunakan dengan meluas sebagai medium tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. Okey, seterusnya huruf-huruf Arab. Bila hadirnya agama Islam, tiada lagi tulisan-tulisan daripada Pallava dan Kawi, tapi mereka telah menggunakan tulisan daripada Arab iaitu Jawi. Tulisan Jawi menjadi warisan sistem tulisan masyarakat alam Melayu sampai kini. Masih ada lagi tulisan Jawi. Okey, jangan conteng. Siapa yang conteng slide cikgu ni? Okey, perkembangan sosio-budaya yang kedua adalah dari segi persuratan. Masyarakat alam Melayu telah memperkenalkan keintelektualannya melalui kegiatan persuratan. Okey kelas, macam mana boleh adanya sistem persuratan? Selepas adanya sistem tulisan dan bahasa, baru ada persuratan. Bukannya persuratan dahulu yang wujud Okey, pada awalnya kegiatan ini berkembang dalam bentuk batu bersurat. Okey, persuratan ni banyak digunakan dalam bentuk batu bersurat. Mereka akan mencatat apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan agama pada batu bersurat. Sebagai contoh, batu bersurat yang ada di Terengganu. Yang ada di Terengganu, mereka menceritakan mengenai kedatangan agama Islam. Okey. Kemudian lahirnya karya-karya dalam bentuk manuskrip. Okey, karya-karya dalam bentuk manuskrip, keintelektualan diwarisi dan seterusnya oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu yang lainlah. Okey, dan yang terakhir sekali, perkembangan sosio yang ketiga adalah seni bina. Kemahiran dalam seni bina merupakan keunikan yang menjadi warisan. Siapa tu? Tolong mute. Okey, seni bina dihasilkan bagi memudahkan kehidupan. Contohnya, okey, sebagai contoh kita dah belajar iaitu sistem pengairan untuk pertanian, iaitu apa? Adanya barai. Okey, kapal untuk pelabuhan dan pelayaran dan untuk aktiviti perdagangan. Candi-candi, rumah-rumah ibadat dibina untuk apa? Untuk keagamaan. So setiap seni bina yang ada di kerajaan alam Melayu ni dibuat ada tujuan dia masing-masing. Sebagai contoh, barai untuk pengairan, sistem pertanian. Kapal-kapal yang dibina untuk apa? Untuk aktiviti perdagangan. Dan juga candi-candi, rumah-rumah ibadat. Nah, ni siapa pula ni? Ni ada yang komen. Okey. Adalah untuk
keagamaan. Kehidupan di pesisir pantai melahirkan petukan-petukan kapal yang handal. Okay, yang ni yang dah repeat balik dah. Masa bab 3 dah repeat dah. Cikgu dah bagi tahu. Okay kelas. Awak boleh tengok inilah membuktikan kebijaksanaan pemimpin. Keunikan yang pertama, yang kedua tadi, iaitu dari segi kebijaksanaan pemimpin. Mereka memilih lokasi yang strategik untuk membangunkan kerajaan mereka. Mereka membina pelabuhan-pelabuhan. Mereka membina sistem pertanian yang berdekatan dengan sungai. Okey, seterusnya, ini juga membuktikan kebijaksanaan pemimpin. Seni bina kapal. Banyak kapal-kapal yang dibina di kerajaan alam Melayu, tujuan dia untuk apa? Untuk aktiviti perdagangan. Okey kelas, nak habis dah. Sikit lagi. Okey, yang terakhir sekali, macam ramai tak join. Okey, yang terakhir sekali, keunikan kelas. Keunikan yang terakhir adalah keunikan warisan dalam amalan beragama. Okey, ingat masyarakat alam Melayu ni mempunyai pelbagai agama. Sama juga dengan negara kita mempunyai pelbagai jenis agama. Tapi masyarakat alam Melayu hanya ada 3 fokus agama utama mereka, Hindu, Buddha dan juga Islam. Okey, so macam mana 3 agama ini boleh berkembang di kerajaan alam Melayu secara serentak? Disebabkan masyarakat alam Melayu mengamalkan sikap terbuka. Ni siapa yang mencarut ni? Okey. Dalam amalan beragama, kepentingan awal disesuaikan dengan agama Hindu dan Buddha, seterusnya Islam. Sebab agama utama awak kena tahu, yang paling utama bagi kerajaan alam Melayu adalah first agama Islam dengan agama Hindu dan Buddha, barulah agama Islam datang. Okey. Seterusnya, sifat toleransi juga merupakan keunikan dalam amalan beragama masyarakat alam Melayu. Mereka mengamalkan sifat toleransi. Tak ada nak bergaduh walaupun berbeza agama. Contohnya, penganut agama Hindu membina candi Prambanan. Okey, walaupun agama Hindu dah bina candi, tapi Candi Borobudur juga telah dibina di kerajaan tersebut bagi agama Buddha. Itu Candi Borobudur ni adalah agama Buddha. Siapa yang conteng slide cikgu ni? Okey. Agama menjadi simbol penyatuan rakyat dan juga raja. Sebagai contoh, raja memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukan di tahta. Contohnya golongan Brahmin. Golongan Brahmin ni sangat-sangat penting bagi sistem pemerintahan beraja. Okey, jangan tidur. Okey. Dengar ni. Okey. Golongan agama diberi tempat dan status yang istimewa dalam kerajaan mereka. Dilantik sebagai pemimpin golongan agama ni. Okey, sebagai contoh sekarang pun negara kita masih lagi ni, tolong fokus COVID. Okey, candi besar dibina sebagai lambang keagungan. Okey, apabila Islam tersebar, masjid pula dibina. Okey, so rumah-rumah ibadat ni adalah fungsi dia melambangkan keagungan sesebuah agama. Angkor Wat membuktikan bagi agama juga dibina, masih kekal sampai sekarang. Okey, Dashen bagus, fokus Dashen. Okey. Okey kelas. So kelas, kita dah habis bab 4. Dah habis bab 4 Okey. So ini soalan kebat yang seterusnya. Bincangkan kisah amalan beragama masyarakat alam Melayu yang diwarisi oleh kita sehingga ke hari ini. Screenshot. Salin. Cikgu nak awak salin. Jangan conteng nota cikgu. Jangan conteng nota cikgu. Banyak betul awak conteng. Okey, kita dah habis buat 4. Cikgu boleh screenshot ke? Screenshot. Awak screenshot lagi. Screenshot ke? Tak, screenshot. Okey, nanti salin dalam buku latihan. Untuk hari ni, inilah awak punya tugasan. Allah, banyak yang conteng. Siapa yang conteng ni? Raja Guys, betul dia conteng. Siapa Siapa conteng ni? Cikgu tak boleh detect ni siapa yang conteng. Okey. Okey. Besok ada lagi ke? Cikgu sebenarnya nak masuk bab 5. Kalau boleh nak masuk sekarang bab 5. Tapi macam ramai yang tak join kelas. Guys, tolong padam ni. Hanya ada 65.
Okay. Ni siapa yang conteng ni? Tolong padam. Okay, kelas. Yang ni pun screenshot Besok. Soalan struktur. Agama merupakan suatu sistem berkaitan anutan, keimanan dan peribadahan. Cikgu Bani tak join, cikgu Bani tak join. Screenshot. Cikgu Bani tak join. Okay, screenshot. Dah. Dah Okay, so tugasan awak, cikgu nak awak siapkan latihan ni Dah dulu. screenshot dah. Siapkan latihan ni dulu. Ada masalah boleh PM. Yang ni dah. Dah. Aduh, COVID. Ni siapa pula ni yang start ni? Okay. Still here. Siapa yang contoh ni? Danish, Kovic. Okay. Tak apa cikgu. Dia tulis sama saya. Okay, sebenarnya ada yang kelas lain yang cikgu awak buat Zoom juga dengan kelas korang. So cikgu rasa macam dah tak boleh sambung dah ni. Okay, yang ni dah screenshot dah. Boleh. Belum Belum. lagi cikgu. Belum. Okay, screenshot. Belum. Baru dah. Siap. Baik ke? Dah. Dah Okay. Ya udah. Okay kelas. Setakat ni bab untuk bab 4 semua faham Faham. Faham cikgu, faham. Okay. InsyaAllah faham. Boleh. Okay. Sebab bab 4 ni benda yang repeat balik je. Okay. Cikgu nak tunjuk video Aduh, kat sakit korang. pinggang. Kan? Pinggang. Nice. Okay. Akil. Muka Akil dah Pinggang lah. tukar dah cikgu. Belum tua lagi dah sakit pinggang lah. Jap. Cikgu tak boleh share ke apa ni? Ada Siapa? start video. Tak payah sikat rambutmu, tak payah sikat. Cikgu, kita ni nampak apa ni, skrin gelap. Dapat skrin gelap Sebab sekarang cikgu nak share video. Tapi boleh nampak tak video? Nampak tak video? nampak. Nampak domain library. Nampak Oi, tak siapa video? conteng? Siapa conteng? Siapa conteng? Tapi Siapa conteng weh? Siapa conteng? Siapa conteng weh? Cikgu, kita ni nampak documents library. Tak boleh nampak video. Tak. Enggak. Kita nampak documents library, lepas tu bawah tu ada satu video lah. Tapi dia tak main. Tu lah cikgu. Dapat satu. Okay. Satu video je cikgu. Satu video je. Okay, nampak tak video? Nampak. Nampak. Okay, bagus. Nampak cikgu. Silent eating dah main. Pirate of the Caribbean. It's just below me Nitish. So I just have to Okay, take it so out. kelas. Aduh wakil. Tengah. Ini kan boss ni lah Nitish. Okay, Yalah so gajah. sekarang ni Ashwini. Diam. Diana. Ni untuk bab 5 Ashwini. Tengok, korang bercakap, cikgu tak boleh nak bercakap dah. Okay, so kelas bab 5 kita akan mempelajari mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Okay, ni bab 5. Okay, first. Semua diam. Okay, kelas kita sekarang ni dah masuk bab 5 Boleh dengar tak?
Boleh dengar Boleh. Okey. Bab 5 iaitu mengenai pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Bab 5 ni kita belajar mengenai Kesultanan Melayu Melaka je. Bab 5 ni sangat-sangat menarik. Okey, Tarif? Okey, boleh dengar Okey, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kita tengok seterusnya. Sound tak berapa nak okey. Boleh awak tengok video ni. Give Rosie running out of time. Tak ada time limit lagi. Ashwini. You have removed the 50-minute limit time on your group. Macam mana nak extend time? Endless black dog. Sharvin Chandran. Siapa boleh extend time? Belum mesti bayar nanti. Dial is an idiot. I agree. Okey, ni video mengenai cikgu ni lah. Tired. Okey, ni video mengenai macam mana Kesultanan Melayu Melaka boleh diasaskan. Cikgu, mute cikgu. Mute korang. Cikgu kena mute korang Boleh lah ni. cikgu. Tapi nak mute Ashwin, stop it. Stop it, Ashwin. Stop what? Ashwin, awak tengok je video yang cikgu Stop. tunjuk ni. Stop. Siapa tak? Amir Faiz. Siapa ni Amir Faiz ni? Padam. Okey, ni lah cerita di mana macam mana Melaka diasaskan. Ni siapa ni? Agak-agak siapa yang gambar ni? Dalam gambar ni siapa ni? Okey. Tak tahu. Ni pelanduk. Israel. Ali. Okey. Filipin. Banyak sangat nak pandang korang ni. Pelanduk tahu. Okey. Peristiwa di mana seekor pelanduk yang kecil Guys, berjaya jangan penting, menendang anjing yang badan dia lagi besar. Okey, tengok. So, peristiwa ni telah memberikan satu kejutan kepada para miswara. Dia terperanjat dah dengan peristiwa ni. Okey? Bila dia terkejut dengan peristiwa ni, dia pun tanyalah dia punya pembesar, apakah nama kawasan ini, tapi pembesar dia tak tahu. So dia tanya, apakah kawasan pokok yang beta bersandar ni? So dia punya pembesar pun cakap pokok Melaka. So dia namakan negeri tersebut, kerajaan tersebut sebagai Melaka. Ni banyak kali dah cikgu ulang. Jangan contek. Okey, cerita mengenai pengasas empayan Kesultanan Melayu Melaka ni berdasarkan daripada video yang anda tonton. Yang ni tak payahlah korang nak describe. Hey, the first meeting finish ready. Okey. The second meeting now start. So I'm going to Sejauh manakah do the same thing. Sejauh manakah orang Melayu, orang laut dan orang asli berperanan membantu kemajuan Melaka sehingga terbentuknya sebuah empayan. Okey, peranan orang Melayu, orang laut dengan orang asli ni. Okey. So dekat kerajaan Melaka ni kita ada 3 kaum utama, iaitu orang Melayu, orang laut dengan orang asli. Mereka ni lah yang berperanan dalam membangunkan kerajaan Melayu Melaka. Selain daripada tu, hubungan Melaka dengan China ni sangat-sangat akrab. So ini membuktikan bahawa kerajaan Melayu Melaka ni sebuah kerajaan yang masyhur. Okey. Hello. Okay, peranan pedagang. Sebab kerajaan Melayu Melaka ni dia mempunyai pelabuhan yang terkenal, pelabuhan entry port. Jadi mereka ni sangat memerlukan pedagang-pedagang dalam mengembangkan lagi mereka punya pelabuhan. Okey, selain daripada tu adanya kehadiran agama Islam, kedudukan geografi, kecekapan, urusan pentadbiran, sistem cukai yang diperkenalkan. Mereka menggunakan sistem cukai yang rendah. Okey? Okey.
Okay. Okay kelas. Berdasarkan faktor kemajuan Melaka, ternyata Melaka begitu strategik Pada pendapat anda, mengapakah Melaka tidak muncul sebagai kerajaan lebih awal dan mula terkenal setelah dimajukan oleh para miswara? So kat sini, okay, siapa pengasas bagi Kesultanan Melayu Melaka? Pengasas bagi Kesultanan Melayu Melaka adalah para miswara. Okay? Boleh? Okay, para miswara. Paris Guinness. Tak payah nak mengarut. Para miswara. Okay, cikgu nak tengok berapa orang dah yang join. Okay, Furatul, Arif, Adib ada. Apa siap? Ishandra ada, Sharvin Apa? ada. Ashwin. Belajar. I check dulu. Ni nama-nama COVID Cikgu. ni. Tunggu, banyak orang dah pergi. Cikgu, kick dia, kick. Ashwin ada, Niti ada. Nasi lemak apa ni? Saya. Nasi lemak dan Bukan nasi. lemak. Saya cikgu. King ada. Okay, cikgu. Let's go. Kemutu. Aiden, stop drawing. Salmon, Sharvin. Not drawing. I don't even know how to do this. Didn't you do this to my, was it? Nadia, Think Malina last ada. time. What I Ines ada. Ramai dah I yang just tak ada. gonna do it today. Kali lembut. Loga ada. Muka lembut. Pet. Cikgu, budak 2H ramai tak ada, cikgu. Ya, Stop drawing. Ida stop drawing. Ada weh. yang ramai ni 2A, Stop 2B. drawing lah. 2A, 2B yang ramai. 2C. Edo. 2H. Stop drawing lah. 2E pun tak ramai yang tak join. ramai. 2E 2H tak paling ramai. ramai. Okay. Ramai Okay, ke dah. ramai. Okay, dah stop. Ramai. Okay, Okay, so kat Ishindra sini. coming water. Okay, untuk bab 5. Bab 5, first awak kena tahu siapa pengasas dia. Pengasas dia adalah para miswara. Dan yang kedua, awak kena tahu apa faktor berlakunya kemajuan bagi kerajaan Melayu, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni. Dia punya kemajuan adalah disebabkan oleh kedudukan dia yang sangat strategik, iaitu terletak di laluan antara timur dan barat. Melaka ni dia terletak dekat dengan laluan utama bagi pedagang-pedagang, iaitu terletak di Selat Melaka. Cikgu, lupis. Siapa yang conteng slide cikgu ni? Ya. Okay, sekarang ni. Okay. Sekarang ni cikgu buka soalan untuk bab 4. Yang mana yang tadi, bab 4 tadi, siapa yang tak faham? Ada yang tak faham tak? Saya. Siapa? Okay, Ya. Sorang-sorang tanya. Okey. Sebab cikgu punya matlamat hari ni cikgu nak habiskan bab 4 je sebenarnya. Bab 5 ni cikgu tak nak masuk lagi. Okay. Siapa ada soalan Tak untuk bab 4? Bab 4 ni bila dah habis bab 4, maksudnya kita dah habis mengenai kerajaan alam Melayu lepas ni kita takkan jumpa lagi kerajaan alam Melayu. Kita akan masuk kepada kerajaan Inggeris. Alam Inggeris. Ishindra coming in what time? Jangan nak mengarut. Alam Inggeris. Alam Inggeris. Guys, come on guys. Jangan conteng. Jangan makan. Jangan conteng. Janganlah Ni conteng. macam budak tadika ni, conteng-conteng ni. Macam mana nak conteng? Jangan Kau nak conteng. Tolong buat cantik. Syarvin. macam mana nak Syarvin, tulis Syarran. dekat? Ada soalan, Syarvin. Syarvin, ada Ada soalan? cikgu. Ada. Conteng. Okay. Ada cikgu. Cikgu nak buka ni korang punya chat. Ni. Nampak tak chat ni? Tak nampak Jawab. Check apa? Oh, chat. Okay. Cikgu nak saya check apa? Check apa yang soalan yang korang nak tanya? Siapa Tak ada ada kan? premium, janganlah conteng, tak boleh tengok, pakailah spek, janganlah conteng, Manu, yelah, apa benda ni? Tak ada pun soalan yang elok-elok. Please jangan conteng. Tanya soalan, cikgu akan jawab melalui chat ni. Yang mana yang korang tak faham, yang pasal bab 5 ke, awak boleh semak belik-belik buku awak tu awak tanya. Soalan saya adalah, okay, Zafran,
Jeng jeng jeng. Kau jangan mengarut kau ni kan. Buka chat, tengok chat. Cikgu, boleh saya tengok faktor kemajuan Melaka balik? Boleh tak? Okey. Faktor kemajuan Melaka. Okey, ada soalan. Siapa yang guru novel? Okey, ni faktor kemajuan Melaka. Okey, faktor kegemilangan dengan kemajuan Melaka adalah okey, kita tengok ni. Ni dia punya, boleh nampak tak? Peratul. Faktor kemajuan Melaka. Terlindung tiupan angin monsung, laluan perdagangan, bentuk muka bumi dan juga benteng pertahanan. Inilah faktor kemajuan bagi kerajaan Melaka. Sebelum dia mencapai kegemilangan, dikenali oleh kerajaan-kerajaan lain, dia start conteng pula dah. Hai. Apa start conteng pula ni? Okey, terlindung angin monsung. Jangan tidur, Sebab have apa? fun. Jangan conteng. Siapa yang conteng ni? Cikgu, saya ada soalan. Cikgu single. Apa benda single pula? Tarik. Okey. Soalan dia. Okey. So, siapa yang tanya tadi? Cikgu nak tengok balik. Semua boleh faham cikgu. Okey, bagus. Dalam zon ni berapa orang boleh masuk? Dia ada 100 orang boleh masuk. Saya nak screenshot. Semua boleh faham cikgu. Okey. Faktor kemajuan Melaka. Kuratul. Kuratul dapat yang Kuratul tanya tadi. Okey. Cikgu Aiden. Okey. Cikgu boleh tak tunjuk balik slide? Okey, boleh. Okey. Ni. Yang tadi, slide tadi. Yang ni, slide ni dia hanya merikaskan balik. Okey, dalam slide ni. Yang ni. Okey, yang ni adalah dia cerita apa yang akan kita pelajari dalam bab 5 Apa yang kita akan pelajari dalam bab 5. Okey. Di mana kita akan pelajari orang-orang yang telah memainkan peranan penting dalam membangunkan kerajaan alam Melayu. Okey, screenshot boleh. Masalahnya ada yang conteng Tak ni, panas cikgu. Cikgu geram betul ni siapa yang conteng ni. Siapa ni yang conteng ni? Macam mana nak conteng cikgu? Kan cikgu bagi tahu awak pula yang conteng. Jaja. Tolong padam, siapa yang conteng ni? Kesian kawan awak nak screenshot. Okey, sosio budaya tu apa? Okey, laki conteng. Okey. Sosio budaya tu kelas. Sosio budaya tu merujuk kepada bahasa, Tolong yang sini. tulisan. Tak panas sikit. Diam. Okey. Bahasa, tulisan. Okey, mengenai seni bina. Mengenai dari segi kesuratan. Tolonglah. Itulah sosio budaya, okey? Apa? Okey. Okey, cikgu nak tengok lagi soalan. Kalau awak nak tanya soalan, awak boleh chat. Okey, faham. Nak belajar ni. Okey, tak payah Okey. Okey, cikgu, saya rasa siapa yang penting tu pernah dah dapat attention kot. Tak pernah dapat attention. Disadurkan tu apa? Okey, Nadia. Okey, disadurkan tu maksudnya dia sesuaikan dengan keadaan bagi masyarakat tersebut. Okey, bila kerajaan tersebut sebelum ni dia menganuti agama Hindu dan Buddha, so kehadiran agama Islam tu dia mesti sesuaikan dengan agama Islam tersebut lah. Ubah suai mengikut agama semasa. Okey. Okey, ada soalan lagi? Kelas apa kat sini? Siapa pula bertukang tu? Masuk kecekapan. Okey, repeat kecekapan. lagi sekali cikgu. Okey, cikgu sekarang ni tengah baca chat korang tau. Cikgu nak slide, nak screenshot Trimas. Okey. Nak slide. Slide ni sebenarnya slide-slide yang cikgu guna ni sebenarnya cikgu Tengah menumis tu sila mute. Dia. Okey. Sebenarnya slide-slide ni semua cikgu dah masukkan dalam Google Classroom. Mengikut kod yang cikgu bagi. So kalau awak nak senang, awak boleh guna slide yang cikgu bagi ni untuk buat nota, boleh masuk dekat Google Classroom. Kod cikgu dah bagi kan?
Cikgu. Apa Yes. kod? Apa kod untuk Google Classroom cikgu? Google Classroom cikgu tak ingat tapi cikgu dah masukkan dalam awak punya kelas. Nanti cikgu akan resend. Ya ke? Ada, saya ingat. Yes. Apa yang ingat tu apa? Kod dia. Oh, alah itu. W apa? Ya. 509. Sekejap. Oh. Tak payah mengarut. Ya, Okay. Counting, ada orang counting. Ada orang counting. Okay, kod Google Classroom nanti cikgu akan resend balik dekat korang punya kelas. Cikgu WE. Ni dah ada yang hantar ni, Salmon. M7 WMMBZ. Okay? Okay, sekarang ni Okay, dapat cikgu. Terima kasih. bagus. Kalau ni ada orang counting lagi. Ada orang counting ni. Tak jadi. Join class code M7M Okay, yes. M7 Okay, bagus Yang betul-betul WMMBZ. yang betul-betul nak belajar ni dia tanya soalan yang betul-betul. Yang tak nak belajar ni memang cikgu macam dalam kelas lah. Cikgu akan bagi markah PBD awak berdasarkan awak macam mana awak dalam kelas. Sekarang ni macam ibarat Saya kita dalam Rafiq. kelas. Thank you. Apa benda? Aduh. Semua satu kelas. Pantun. Okay. Cikgu, latihan juga ada kan dalam Google Classroom, kita orang kena submit juga ke latihan. Okay, Nadia dan untuk semualah. Okay, dekat Google Classroom, dalam setiap slide ada soalan. Soalan tu cikgu nak awak just baca, buat sebagai latihan sendiri. Kalau awak nak jawapan, awak boleh PM cikgu tanya jawapan. So itu atas usaha awak sendirilah. Yang penting sekarang ni cikgu nak awak siapkan modul sampai bab 4 Okay? Make sure semua dah siap modul sampai bab 4. Okay, so hari ni kita dah start. Hari ni kita dah siap, kita dah start. Hari ni kita dah diam. Okay, hari ni kita dah start bab 5. So cikgu harap lepas daripada kelas ni awak akan start jawab modul untuk bab 5 cikgu geram betul lah siapa yang conteng ni. Sekejap lagi cikgu siasat siapa yang conteng ni. Boleh tengok ni. Post boleh tengok. Yang bela, ni yang bela. Masuk petukang-petukang kapal. Okey, masuk petukang-petukang kapal tu orang yang buat kapal. Okey? Okey, buku yang tak ada. Buku tak ada rumah macam mana? Okey. Kalau buku tak ada. Buku tak ada rumah. Okey, komen. Kalau buku awak tak ada, okey, nanti cikgu akan share buku teks online dekat korang. Buku tak Okay, ada so- rumah. Bukan, maksudnya buku dia orang tak ada kat rumah sekarang ni. Okey. Okey, so cikgu akan share buku teks online. Okey? So tak ada alasan. Tak boleh keluar. So, kalau tak bawa, Okey, Tak tak ada bawa. alasan tak buat kerja. Jangan cakap, ada ke yang balik kampung tak bawa balik modul? Modul tu, Cikgu, internet saya habis. okey, yang habis tu boleh stop lah. batuk dekat sini corona. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, Sharvin, Saya. okey, yang ada soalan, Oh, yang ada tak ada- soalan sila check. Yang ada soalan sila check dekat cikgu. Cikgu tak boleh dengar suara korang sebab ramai yang tanya. Okey, sila check. Okey, yang ada soalan sila check. Nanti kena saman kalau keluar. So jangan keluar rumah so tanya Ya, Boleh soalan. masuk penjara juga. Kenapa warisan kerajaan alam Melayu sangat bernilai? Okey, bagus. Soalan macam ni lah cikgu nak. Okey. Kenapa sangat bernilai? Sebab warisan ini, warisan kerajaan alam Melayu ni menjadi satu warisan yang diamalkan sampai sekarang. Sebagai contoh, sistem pemerintahan beraja. Kita masih amalkan sampai sekarang. Okey? Itulah nilainya. Okey? Sebagai contoh seterusnya, kenapa juga bernilai? Warisan ni bernilai sebabnya adanya bukti bagi kerajaan, bagi agama-agama setiap kerajaan. Bukti adanya agama Hindu, bukti adanya agama Buddha, agama Islam bagi kerajaan alam Melayu. Okey, saman RM3. Kalau nak bayar RM300 nanti, tak. Cikgu, apa kecekapan urusan perdagangan? Okey. Okey, GTR. Tanya kecekapan urusan perdagangan. Okey. Sistem perdagangan diuruskan dengan cekap oleh
pembesar dengan adanya kemudahan-kemudahan di pelabuhan. Okey. Itu jawapan dia. Ada kemudahan pelabuhan, adanya pembesar-pembesar yang dilantik untuk menguruskan pelabuhan. Okey, kelas ni cikgu akan stop sampai 11.30 Okey, masuk ke unikan warisan. Masuk ke unikan warisan ni ada 5 keunikan warisan bagi kerajaan Melayu. Okey. Okey. Yang tadilah 5 warisan keunikan warisan kerajaan Melayu dari segi kebijaksanaan pemerintah, dari segi sistem pemerintahan beraja. Okey, boleh tanya lagi soalan. Bab 4 ni yang kita dah habis tu awak boleh tanya. Bab 5 yang baru sekali pun boleh. Oi. Ada lagi tak soalan? Cikgu Tanya. dah set modul macam mana cikgu? Tak. Cikgu, kenapa setengah kerajaan alam Melayu tak ada Kalau agama dah set- Islam? Dah set Okey, modul. kenapa tak ada agama Islam? Sebabnya kedatangan agama-agama ke kerajaan alam Melayu ni daripada pengaruh aktiviti perdagangan, daripada golongan-golongan Brahmin. So kenapa tak sampainya agama Islam dekat kerajaan tersebut? Sebabnya tiada golongan-golongan yang memainkan peranan untuk menyampaikan agama tersebut kepada kerajaan di kerajaan itulah. Okey, cikgu, okey. Sungai Bertam. Apa kelebihan Sungai Bertam? Okey, kelebihan Sungai Bertam ni adalah untuk aktiviti pertanian, aktiviti perdagangan. Sebab kawasan di kawasan lembah sungai ni memang dia punya kawasan adalah sangat subur. Okey. Masuk ke unikan warisan dalam amalan beragama. Okey, masuk ke unikan warisan dalam amalan beragama ni, keunikan dia kepada kerajaan alam Melayu sebabnya kerajaan alam Melayu ni walaupun kerajaan dia mempunyai pelbagai agama, iaitu ada agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, tapi mereka masih lagi dapat menerima agama-agama tersebut sebab mereka mengamalkan sifat keterbukaan. Ni soalan famous kenapa mereka ni boleh menerima agama lain? Sebab mereka mengamalkan sifat keterbukaan. Okey, boleh faham? Orang laut itu apa Faham makna? cikgu, faham. Faham cikgu, Faham cikgu. Okey, Faham. apa contoh soalan yang ditanya tentang kedudukan geografi? Okey, ada yang tanya, Sharifah tanya apa contoh soalan yang ditanya tentang kedudukan geografi? Okey, dia akan tanya apakah keistimewaan bagi kerajaan, contoh kerajaan alam Melayu. Kerajaan alam Melayu ni dia kedudukan dia sangat-sangat baik dari segi geografi. Sebabnya mereka terletak di kawasan yang berdekatan dengan lembah sungai. Bagi kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pula dari segi kedudukan geografi dia menarik sebabnya dia terletak di kawasan Selat Melaka. Melaka ni dia boleh terkenal dengan kegiatan perdagangan sebabnya dia terletak di kawasan Selat Melaka. sikit. Ni siapa? Ada buku teks digital. Okey. Okey kelas. So cikgu setakat ni saja. Kalau ada lagi ke soalan? Mengapa agama memainkan peranan penting dalam membina corak kehidupan dan memperkayakan kebudayaan tempatan masyarakat kerajaan? Okey. Okey. Ada soalan yang tanya, agama ni dia memainkan peranan yang penting mencorakkan kehidupan sebabnya dengan agama seseorang itu menggambarkan diri dia. Bila adanya agama, sebagai contoh agama Buddha, dia ada ajaran-ajaran yang perlu dipatuhi. So dia mencorakkan kehidupan seseorang tersebut melalui agama tersebut. Sama juga dengan agama Islam, dengan adanya agama mereka mencorakkan kehidupan mereka. Apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka tak boleh buat. Banyak betul korang ni conteng. Tak dengar ke suara cikgu? Dengar. Kalau macam ni lakunya perangai korang ni yang memang kita tak boleh buat lah kelas online ni. Sebab banyak sangat yang Cikgu buatlah kelas by kelas. Cikgu. Tapi susah tu cikgu nak buat tu. Satu kelas pukul ni, satu kelas pukul 1. Bila start sekolah? Setiap kelas 30 minit. Cikgu pula. nanti banyak masa pula cikgu kena ulang sebab sekarang ni cikgu pun kat kampung ni internet connection tak berapa nak okey. Option to disable canting. Okey. Boleh kampung. Siapa? Tak elok. Cikgu memang sebelum cuti lagi cikgu kat kampung lah. Okey. Okey dah. Okey kelas.
kita dah habis bab 4 dan kita dah masuk bab 5. So, cikgu nak awak buat modul sampai bab 5 Buat modul sampai bab 5. Boleh faham? Okay, so kita stop sampai Cikgu. Cikgu. Okay dah, kita stop sampai sini Okay, stay at Cikgu. home. Okay, jaga diri, tinggal duduk kat rumah je, jangan keluar rumah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jap. Salah. 12 ke 11 je? Sampai 11.30 je kelas kita. Sebab kita dah habis bab 4. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Cikgu. Okay, bye. Yes. Cikgu saya leave cikgu. Okay, cikgu nak. Oi, bising pula ni. Ada kelas lagi. Aduh, sial lah Yes, yes. Okay, bye. One. What are you doing? Okay, bye cikgu.